elok ada 5G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan? Alhamdulillah. Kita layan news kejap pukul 8.15 kejap lagi. Okey. Payah sekenap. Boleh. Baik, sekejap lagi ada news 8 suku, saya rasa 8.30 saya rasa. Baik, untuk news ni, alright, untuk news ni untuk news ini okey, okey, sebentar saya mensasarkan market ni. Okey, pullback lah. So saya akan jaga-jaga di area sini. Right? Saya akan jaga di area situ. Satu, yang keduanya, saya lihat di sini ada satu jatuhan. Right? Terutama di H1 lah. Boleh nampak di H1 ni. Okay, base pada H1 ni. Saya boleh nampak di sini ada satu candle twin. Setup twin. Dan di sini buat satu breakout. So, basically, saya tunggu di area 423 ni. Which is di area 423 ni adalah support di sini. Alright. Salam cikgu, lama tak jumpa. Salam dari saya, Domi dari Indonesia. Okay. Waalaikumsalam Domi, apa khabar? Sihat dong? Waras? Waras Alright. Now, untuk goal sebentar lagi. Ini adalah fokus untuk buy saya. Alright. Ini adalah fokus buy saya. Diharapkan market ini akan datang untuk ambil di area sini. Ini adalah buy saya. Buy area. Dan buy area ini adalah kawasan 423. Alright, 423. Fibonacci jatuhan daripada atas ini. Okay. Alright, now satu lagi adalah kalau kita tengok di area sini ada satu base yang dimatikan di area sini. Breakout berlaku. Breakout telah berlaku satu pullback. Nah, kalau kita tengok pullback ni, kenapa dia boleh berhenti di area sini is very interesting. Kita tengok di 15 minit, di 5 minit ada CB1 break di sini. Ada satu base di sini, base drop, market naik dan berlaku breakout di sini. Ini memberikan area 161 261 lah. Alright, di sini adalah kawasan 161. Di kawasan 161 ada another base di sini, which is a very good. Okay, then di sini ada ABC Twin, which is saya dah beritahu kepada rakan-rakan dalam grup. Di sini ada ABC Twin, di sini. Okay, jatuh. Now, ke mana dia nak jatuh? Selalu saya beritahu bila ada punca, right? Maksudnya ada satu pergerakan, punca satu pergerakan, dia akan ada ending lah. So di sini ada satu punca. Right, di sini ada satu punca. Di sini berlaku break CB1. Saya akan buat satu penarikan Fibonacci. Kita akan tengok apakah tempat yang kita makin tadi adalah sama. Yep, itu di kawasan 423 di area sini. So ini adalah area yang saya tunggulah. Alright, ini adalah area yang saya tunggu. News bentar lagi datang. So sabar menunggulah. Okay. Saya tunggu di area sini. Ini buy area saya. Ada buat live trade ke? Live trade tu ini sekarang lah.
ada sekejap lagi saya masuk lah. Okay, ada sekejap lagi saya masuk lah. Alright, sabar menunggu ya. Saya tak pandai, saya tak ada muzik apa, tak pandai nak buat. Ni nampak ni adalah area yang saya tunggu. Okay, hati-hati dekat area ni. Hati-hati dekat sini. So, kita masih menunggu. Price jatuh sampai ke sini. Alright. Ini adalah area saya. Di sini ada sebentar ya. Di sini ada a very good support become resistant lah. Di sini ada a very good support become resistant di area sini. Okay, this is my buy area dan market sekarang tengah jatuh lah. Okay, ini adalah berkenaan dengan gold. Jom kita tengok oil. Ada dua apa ni, saya akan buat apa ni, dua forecast tentang gold dan juga oil lah. Satu lagi adalah oil. Okay. Cuba tengok di sini ya. Tengok elok dia ada sini. Saya kata bila ada satu benda yang bermula, dia akan ada yang berakhir lah. So kalau kita tengok di sini ada satu mula lah. Di sini ada satu permulaan kenaikan. Di area sini ada satu permulaan kenaikan. Dan di sini akan berlaku ending. So kita tengok di sini. Dari situ retest di sini, kita buat satu penarikan Fibonacci. Sekarang market ini berada di kawasan zon 161. Okey, good. Okey. Sekejap, saya nak tanda satu lagi, iaitu zon 261 di area sini. Okey. Okey, boleh nampak tak di sini something? Boleh nampak tak di sini? Alright. Menggunakan AO Master, kita boleh buat labeling very simple tentang elliott wave, which is ini adalah 1. Ini adalah 2. Pullback di tengah tu, ini adalah 3. Okay. Okay, now market ini akan buat 4. Dia akan buat 4. So, jangkaan 4 kita adalah, sebentar. Okey, sudah dapat. 4 ini dijangka akan settle di area sini. Ya, dia akan settle di area situ. Ni 261 ni, 261 ni, right. Saya buat macam tu lah. Saya buat dia punya zone lah, ya. Kita buat dia punya zone. Okey. Di sini ada resistance, ini ada breakout, ini ada retest. So ini adalah another 261. So maksudnya dengan Fibonacci ni kita masih boleh mendapat area yang dijangka, which is saya jangkakan dia akan sampai di situ sebelum meneruskan kenaikan sampai situ. So kalau kita dah buat satu marking, which is ini adalah merupakan simple elliott wave calculation, which is ini adalah 1, right, ini adalah 2. So dijangkakan ini adalah 3. Okey, ini adalah 4 kawasan untuk buy oil. Alright, dan seterusnya ini adalah kawasan 5.
So ini akan membentuk satu pullback sampai ke area sini. Right, kita boleh nampak ada momentum down sampai ke 09 untuk membentuk pullback, which is ini adalah area 4, area yang keempat. Alright, dia tak boleh masuk area yang pertama, which is ini adalah border wave nombor 1 yang dilarang oleh Elliott wave untuk masuk. So ini adalah critical level, which is di sini kita akan tengok kalau dia break, maksudnya 4 ini tak valid lah. Alright, so di sini kita akan lihat sebagai critical level, which is it means that saya akan mencari buy di area situ. Alright, saya akan cari buy di area situ untuk membuat buy mode untuk mendapat lebih kurang 800 pip lebih. Alright, 800 pip lebih. Dan tengok di sini, ini adalah kawasan 423. Kawasan 423 ini adalah merupakan support retest di area sini, which is this is a very good lokasi untuk membuat selling nantilah. Untuk membuat selling. So kita tengok dulu. Oil, apa ni, gold. Okay, apa dia buat ni? Apa dia buat? Okay, seperti biasa, ini adalah area buy yang kita tunggu. Alright, kalau siapa-siapa yang buy di sini dulu memang okay, tak apalah, rezeki masing-masing. Tengok di sini apa yang ada di sini. Hati-hati ni. Tengok tengok di sini ada satu breakout ada satu breakout CB. Ke mana dia pergi? Kenapa dia pergi sini? Kenapa dia pergi situ? Kenapa dia pergi dekat base ni? Alright, kenapa dia pergi dekat base tu? Okay, ni ada breakout. Dan kita tengok berapa jauh dia boleh pergi daripada close body ke shadow. Okay, ini adalah zone 261. Boleh nampak exactly market pergi cari zone 261. So kalau kita lihat sekarang ini ini buy saya, ada satu spike, di sini baru saya akan buy lah. Di sini baru saya akan ambil posisi buy di ada sini. So, kalau tanya saya nak buy sekarang, no, saya tak akan buy lagi. Okey, kenapa? Kerana saya punya target di ada sini. Ini adalah kerana di H1 ini adalah kawasan zon 423. Okey, saya akan buy di area sini. Kita tunggu saja. Ada satu triangle yang agak baik juga di sini. Okey. Okey.
Okey, kawan-kawan ada buy ke? Okay, ada sell. Saya belum ada apa-apa entry. Saya masih lagi menunggu. Di area sini. Alright. Dan di kawasan trendline ni, alright, ada satu base di sini. So kalau saya nak buy tu agak berisiko, saya tak nak ambil buy sebab di sini ada satu base. Dan ukuran Fibonacci sudah 261. Atas ini ada satu trendline. So kalau kata jom kita buy, no. Saya tunggu buy di area sini. Right, seperti saya beritahu, saya punya buy di area sini. Waalaikumsalam sahabat-sahabat daripada di mana juga anda berada. Saya menunggu buy di area sini. Okay, saya tak akan ambil buy di sini walaupun nampak market dah naik. Market masih lagi dalam bentuk triangle. Dan di sini ada satu support become register sama level dengan upper channel di area sini. So saya tak ada sebab untuk buy lagi sekarang. Alright, so saya akan tunggu buy di area sini. Alright, saya akan tunggu buy di area situ. Now saya hanya ada dua pair saja yang saya trade. Pertamanya di area sini adalah saya akan trade menggunakan gold dengan oil. So oil saya akan buy di area sini, tapi di sini ada peluang untuk sell. Saya ada nampak peluang untuk sell di sini untuk wave yang keempat. Ya, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membentuk wave yang pertama. Kemudian kita ada A, B dan C untuk membentuk wave yang kedua. So kita ada all the way up untuk membentuk wave yang ketiga. So saya menunggu wave yang keempat. So wave yang keempat biasanya kalau A, B dan C sudah terbentuk di wave yang kedua, biasanya wave keempat dia boleh buat a very complex wave. So hati-hatilah. So now kalau kita tengok di sini jangkaan saya ada 261, kawasan 261 dan juga mungkin juga dia pergi ke kawasan 161. Now kita dapat melihat di sini ada lonjakan, ada satu breakout, a very big breakout di sini. Kemudian ada satu kenaikan yang mendadak, which is ini saya consider sebagai pullback. So now kita nak tengok berapa jauh pullback ini boleh pergi, which is ini adalah salah satu daripada asbab kita menggunakan Fibonacci. Kita nak tengok berapa jauh dia boleh pergi, kita cari punca naik lah. Kita cari punca naik dia. So punca naik dia ada di mana? Tidak ada di 5 minit. Punca naik dia ada di 1 minit. Ini ada satu punca naik dia di sini. Punca naik tidak lain dan tidak bukan adalah IB dan CB lah. Alright, so market ini bergerak dalam bentuk IB dan CB. So di sini sudah ada satu low di sini. Kita tengok di sini ada satu breakout di sini. So kita akan buat satu penarikan Fibonacci dan kita akan check. So base pada sini kita dapati dia sudah berada di zone 261. Dan 261 ni bagusnya dia menunjukkan di sini ada head and shoulder. So kita bagilah ruang kepada head and shoulder di area situ bersamaan dengan 261 lah. Alright, so now nampak gaya itu adalah zone yang kita tunggu untuk membuat sell. Kalau ada siapa yang nak membuat sell di sini, adalah zone untuk membuat selling mode. Dan ini dijangkakan paling kurang market ini boleh sampai ke zone, ini adalah zone 161. Ini adalah zone 161. Ini adalah zone 261. Okay, so bagaimana kita pastikan market ini dia tak bolos lah, macam ni kan. Kita nak pastikan dia tak bolos. Macam mana kita nak pastikan dia tak bolos? So kita tak nak menanggung sebarang keulian. Memang kita nampak dia buat pullback, ini memang pullback. Tapi macam mana kita nak pastikan supaya dia tak pergi sampai ke 423? Tadi di kawasan sini adalah kawasan 261. So kita tengok di sini. Di sini saya ambil dominant break pun tak apa. Di sini ada satu dominant break. Okey. Kalau di sini adalah zone shadow to shadow. Zone ni perlu perhatikan. Ini adalah
423 M1 Jadi kita tarik base pada M1. Sekarang kita duduk di M5. M5 dia bagi area dalam ni lah. Area dalam ni. Okay, now ini sangat penting Ini sangat-sangat penting. Kita nak supaya dia jatuh bukan kerana dia nak mengikut arahan kita, tapi kita nak tengok apa yang dia akan tunjuk. Kawasan di sini sudah pun hit area 423 M1. Di sini ada satu base. So di sini market buat rally base. Bila breakout base ni, inilah konfirmasi kita yang market dah tak nak naik lagi. Inilah konfirmasi kita yang market ni dah tak nak naik lagi. Di sini ada base yang dimatikan. So kita boleh ambil selling di area sini. So kita tunggu dia buat breakout. Sebab apa? Sebab kita punya target agak jauh. Target kita di area sini paling kurang akan memperolehi 173 pip. So kalau di area sini lagi jauh lah, 300 pip. So nak kita tunggu ni. Tunggu ni base ni. Atas ada base, bawah ada base. So which one? Kalau kita nak sell, kita kena tunggu bawah ni pecah. Kita tunggu bawah tu pecah. So mana dengan gold? Gold masih lagi bermain di base ini dan ada satu trend line di sini. No, saya tak akan ambil lagi buy. Saya hanya akan buy di area sini sahaja. Alright, saya akan buy di area sini sahaja. Area sini sahaja. Okay. So di sini saya tak akan ambil sebarang buying mode lagi. Belum lagi, saya tak akan ambil buying mode lagi. Belum. Tak ada asbab untuk saya buy lagi. Di sini pun ada base yang belum dipecahkan. Okay. Siapa yang buying, alhamdulillah bagi mereka. Tapi tidak lagi pada saya. Saya masih lagi menunggu untuk mengambil posisi buy di area sini. Saya menunggu di area sini. So kita tengok dulu market ni nak pergi ke tak. Okay, kita tengok dulu market nak pergi ke tak. Ada saya buy tetap di area sini. Kerana market ini buat sideways H1 yang sangat-sangat bahaya. Drop, lepas tu bull, bear, we don't know yet. Alright, kita tak nak perangkap, saya tak nak ambil masalah. Saya mahu buy di area support di sini. Saya tak nak ambil masalah di sini. Buy bull, bear. Di sini ada satu support become resistance become support. Di sini ada breakout, di sini pun ada breakout, di sini ada beberapa kali retest. So saya akan ambil buy di sini. W ni, okey, saya lebih selesa untuk mengambil sell di sini. Sebab apa? Sebab yang ini agak jauh dia punya jarak forecast untuk pullback ni masih jauh. Agak berbala untuk mengambil sell di OI di area sini 161 ataupun di 261. Okey. Seperti yang saya beritahu, di sini adalah 423 base pada sini. Alright, di sini. So market ini buat satu breakout, di sini buat satu breakout. Penarikan Fibonacci, okey, nampak Zone sini adalah zone 423 seperti saya beritahu lah. 423 M1. 423 M1. Okey. So M5 kalau nak sell minyak, pastikan bolos pastikan bolos base ni. Base ni tidak lagi bekerja untuk membantu market naik
dan di atas ada satu bumbung yang agak kukuh. Biar dia pecah di sini dulu, baru kita akan ambil sel di sinilah. Dan meneruskan sampai ke area situ. Okey, di sini market masih lagi tidak mampu untuk pecah. So, saya tidak mahu mengambil keputusan buy secara terburu-buru. Alright, so saya dah pun melihat di sini ada satu base. So, saya tak nak ambil keputusan terburu-buru untuk mengambil buy di sini. Saya mahu mengambil buy di area situ. Kalau dia pecah, biarkan. So, tengok di sini one more time. Okey. Apakah dia ingin membuat ABC pattern, A, B dan C pattern dengan berlaku breakout, breakout, breakout. Oh, tadi tak sampai, tak breakout lagi. Oh, ini breakout. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Oh, sorry. A, B, C, A, B, C, A, B. Okey, kita tunggu C di bawah. Kita tunggu C saja di bawah ni. Kita minum dulu. Salam semua, salam semua, salam semua kepada rakan-rakan semua. Ada yang ambil posisi kah? Saya belum lagi buat apa-apa posisi, saya menunggu. Saya kena tunggu. Sebab apa? Sebab saya tak nak membazirkan modal. Kalau saya nak sell, saya mau sell di sini, saya mau sell di sini. Okey, itu satu. Yang kedua, di sini saya tak nak ambil buy. Kerana apa? Kerana sini ada base. Saya tak nak buy di base, saya nak buy di support bawah. Saya mau buy di sini. Saya tak nak ambil buy sini, saya nak buy di sini. So, saya nak dia jatuh dulu. Ya, so jatuhan ini lebih kurang dalam 170. Banyak juga tu Sama juga dengan oil. Oil pun saya nak dia jatuh dulu. Okey. Okey, ni nampak ni di M5 di sini sudah ada indication market dah start nak jatuh. Ini memberikan asbab untuk kita ambil posisi sell di sini ya. Sini ada asbab untuk ambil sell bila yang ni sudah dibolosi. So kena sabar. Trade ni kena sabar bos. Trade bukan sayangkan duit lah. Okey. Trade kena sabar. Kalau dia tak bolos, maksudnya dia tak bolos lah. Base ni sangat kuat Base ni sangat kuat. Buat masa ni belum ada lagi breakout. Alright, sebagai contoh untuk di 5 minit. Kita tengok contoh yang mana ada lah. Okey. Yang
mana ada dah sempat untuk kita tengok macam di sini kan. Kita nampak Steve Choppy, tapi kita tahu di sini ada satu base kan. So sebelum kita nak ambil sell ni, saya risau ini ya, dia belum break. Dia belum fully break. Dia ada sini. Okey, dia belum fully break. Tapi bila once dia break, right, kita dah boleh mengambil situasi sell. Bila dia dah fully break, kita dah boleh ambil situasi sell. Sama juga di sini. Dia ada drop, base, drop, base, drop, base, drop, naik. Last base dia ada di sini. Bila yang base ni dah mati, dan baru kita boleh ambil keputusan untuk buy. So, nak kita tengok di sini. Rally, base, rally, base, rally, base, rally. Ini belum mati lagi. Ini wajib mati. So that saya boleh ambil keputusan sell di sini, SL di atas sini. Right? Itu saja. Okay, tengok di sini. Belum Ini belum break. So bila belum break tak boleh ambil buy. Dan saya tak nak ambil buy. Saya sama sekali tak nak ambil buy. Tak nak ambil buy. Saya nak buy di mana? Saya nak buy di sini. Di sini. Right? Nah, kenapa saya tak nak ambil buy? Jom kita tengok bigger time frame sikit. Let's say kata kita tengok di daily. Daily ni dia ada dua benda. Yang pertama di sini dia ada satu support ataupun base. Nah, base ni dia dah pun dipecahkan. Right? Sama juga seperti kalau kita tengok yang lepas-lepas, di sini ada base. Base ni drop, base, drop, base, drop, dia dimatikan. Last base di sini adalah buy mode. Dan dia buat rally, base, rally, base, rally, base and rally. Dan last base dimatikan. So kita tak boleh lagi ambil buy. Kemudian dia buat drop, base, drop, base, drop, base, drop. Finally dia dimatikan. So of course saya akan ambil buy di sini. Saya akan ambil cari buy di area sini. Alright, tapi ini daily. So daily ni dia makan masa lah. Tak tahu bila lah. Nah, base pada sini saya mensasarkan yang ini kena naik terlebih dahulu sampai ke area sini. Ini kena naik terlebih dahulu sampai ke area tu, which is tu adalah area 161. So di sini kalau anda tengok betul-betul dia ada shadow atas, shadow bawah. Ya. Tengok betul-betul dia ada shadow atas, shadow bawah. So ini adalah hidden base. Okey, shadow atas, shadow bawah, itu adalah hidden base. Okey, dekat H4 ini adalah kawasan hidden base tadi. So macam mana saya nak buy kalau kata dia belum sampai? Saya nak dia sampai. Saya nak dia sampai dulu di sini. Pergi dekat H1, saya mahu dia sampai dulu di sini. Alright, ini adalah kawasan yang saya nak buy. Sebab apa? Bila saya buy, saya akan swing. Kenapa saya nak buy? Saya melihat antara lain adalah kalau kita lihat kepada pembentukan AO. Kalau kita duduk dekat H4, kita boleh nampak market ni dia buat
AO ni dia buat bertangga up. Sini ada satu height, sini ada satu height, sini ada satu height. Sini merujuk kepada pullback. So ini bila dia dah buat momentum buy, dia jadi pullback. Bila dia momentum buy, dia lebih tinggi daripada sebelah, dia buat another pullback. Now dia buat lagi another, ni adalah another pullback. So pullback ini kena ukur hati-hati. Kena cari kawasan yang dijangkakan menjadi ending kepada pullback. So macam mana kita nak tahu ending kepada pullback? Ending kepada pullback, kalau kita tengok kepada H4 ni, kita dapati ini berlaku satu kenaikan. Bila berlaku satu kenaikan, tolong cari bigger candle. This bigger candle, dia adalah imbalance, which is merujuk kepada sini, dia adalah imbalance lah. Maksudnya buyer sangat-sangat ekstrim, market tak balance, buyer melebihi. So bila berlaku imbalance macam ini, kena ingat dia akan break something. So dia break di sini. Candle imbalance, cari asbab untuk buy. Alright, cari asbab untuk buy. Di sini, ini adalah candle imbalance. Ini adalah candle imbalance. Candle yang paling besar. Cari asbab untuk buy. Ini ada breakout lah. Alright, ini ada breakout. Ini ada breakout, ni candle ni. So ini jangkaan-jangkaan tempat-tempat yang kita nak jangka. Saya bagi contoh yang lain. Hati-hati dengan candle besar, candle imbalance. Ini candle ada 1, 2, 3. Yang paling besar yang ini. Candle ini candle yang agak strong, imbalance. Candle yang luar biasa. Dia datang dengan breakout. Sell di area sini. Yang dia break. Candle yang besar ni yang dia break. Kita tengok lagi di sini. Dalam 3 candle ni, yang mana yang paling nyata? Alright. Biasanya candle di tengah lah. Sebab di sini dia buat breakout. Cari sell. Okay. Ini candle yang agak strong. Okay. Candle ni agak strong. Dan dia akan breakout something. Di mana dia breakout? Okey. Lihat di sini. Di sini ada shadow. Shadow ni dia dah overlap shadow ni. Overlap shadow ni, tapi dia masih jatuh. So di sini sepertinya dia indah, tapi dia masih jatuh. Ini kita panggil sebagai hidden base lah. Pergi kepada H1. Mana dia candle yang tadi? Ini dia candle tadi. Alright, yang kita tanda ni, inilah dia. Dia ada hidden base. Buy, dia ada hidden base. Ya, ada satu candle besar. Buy the area hidden base. Hidden base, buy the area hidden base. So begitulah kita melihat kepada apa kesan jika berlaku candle besar. Okay, now di sini masih lagi belum boleh naik. So that's why saya kata saya tak nak cari buy. Saya masih lagi dengan melihat market ini nak jatuh. Di sini ada base so kita tunggu. WTI, okey, Allah. Dah terlepas aku, ya ilaha illallah. Tunggu ni nak buat breakout, tiba-tiba dia dah pun buat test. Aduh. Dia dah test lah. Kalau aku share sini 30 PO.
Nah, naik. Sayang sungguh. Ni saya tak nak buat live ni. Bila live terlepasnya. Tunggu. Balik mesti terlepasnya. Naik. Tu. Cantik lah. Saya masuk satu dulu ya. Aduh, satu. Telo, baru satu. Saya masuk lagi satu ya. So, ada position lah. Bukan tak ada ada. Saya dah masuk di situ. Semua saya hide kan dia pasal kita ada okey, ada position saya cuma hide kan dia sebab kita nak melukis kan, tak nak kacau. Ada position cell di sini. Okey, di sini ada position cell. Kita nak dia supaya yang ini bila dia ada base dan base dimatikan, kita nak dia datang balik, kita set dalam base. Apa nak jadi pun hanya dalam base saja. Dalam base ini saja. Base ini yang sudah menjadi base cell, bukan lagi menjadi base untuk bind. Okey. Okey. Now kita biarkan sampai mana saya nak TP di area. Okey, kita akan TP di mana? Kita akan TP paling kurang di kawasan 161 di area sini. Alright, kita akan TP di situ. So, kita akan ada perolehan lebih kurang dalam 160 pip lah. Ya, 160 pip lah. Alright. Okay, ini adalah situasi twin untuk 15, tapi saya lebih suka jika berlaku twin di bigger time frame. Right, so cuma sekarang ni saya melihat situasi ini sangat baik untuk sell lah. Kerana apa? Satunya adalah base pada situasi wave dia yang sudah settle di wave 3, dan saya mencari wave yang keempat ya, saya mencari wave yang keempat. Alamak, bateri dah low lah. Nasib baik aku tak sell. Nak buy pun tak mau, biarkan dia buat apa yang dia nak buat. Namun buy tidak sekali-kali. New base di area sini. Alright. Sama seperti gold, sama seperti minyak. Base ini biar dia jadi bertukar menjadi base sell. Dia bertukar menjadi base untuk sell. Saya punya buy area belum sampai, relax dulu. Jahat ni. Masih lagi dalam belum fail kita punya ni.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Cantik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, all the way up is 3. So kita jangkakan dia akan buat 4 somewhere dia ada sini. 161 and 261. Okey. Okey, ini sudah jatuh. Alright. Dua fokus dari saya adalah saya ingin melihat dia buat satu drop. Ya, drop sampai ke mana tadi? Sampai ke sini. Sampai ke sini ya. Okey. Okey. Saya mau dia buat satu setup sell sini. Satu setup sell. Okey. Mana orang? Banyak ah. Pegol lagi ke tu? Ni pegol. Memang pegol. Sorry, pegol. Alright, pegol di sini sepertinya dia buat ABC, which is ini adalah flat. Ini adalah ABC flat pattern, regular flat. Ini adalah regular flat. Regular flat ABC. Kalau saya nak sell, saya akan tunggu di sini break dulu lah. Alright, saya tunggu ini break dulu. Okey. Tapi news, aku buat apa news? News tak kuat News ini tak begitu strong. News ini tak begitu strong. Gila kok. Oi. Memang mantap. Dia cari. Kalau kita tarik shadow to shadow, selalu dia overshoot. Memang dia punya kerja selalu overshoot. Minyak punya hal. Alright, ini minyak punya hal. Selalu dia buat overshoot. Saya selalu akan lihat ni shadow to shadow. Pasal apa? Kita deal dengan range yang besar seperti oil, seperti gold. Okay, memang saya ada sell option. Saya ada sell di situ ya. Ada sell di situ. Biarkan dulu tengok apa dia nak buat. Ada sell di situ, tapi kita biarkan dulu, tak ada masalah. Right. Senang. Pasal apa saya hide? Bukan sebab saya nak sorok, tapi saya nak melukis supaya dia lukisan tu lebih jelas untuk dilihat. Okey. Ini tak gerak sangat lah. Ini yang laju ni gerak ni.
one thing yang jahat dia ni, saya tahulah ini adalah untuk mencari siapa yang ambil sel dan juga letak SL di sini, memang kenalah. Ini adalah shadow yang jahat. Kemudian dia close ni, dia below daripada height yang ini. Close dia adalah below daripada height yang ini. So secara logiknya kita fahamlah ini adalah untuk mencari. Okey. Kalau anda ada pengalaman tentang high liquidity, right, kita panggil sebagai high liquidity ni. Saya ceritakan sikit soal high liquidity. Okey, apa itu high liquidity? High liquidity ini adalah order ataupun kita kata lambakan pasaran yang tinggi, terletak sebagai SS. Di situ banyak sekali order, terlalu banyak sekali lambakan duit. Ya, terlalu banyak sekali lambakan duit. Di mana dia sentiasa berada, dan di sinilah biasanya akan orang letak sebagai SL dan akan menjadi orang kata apa, akan jadi SL hunter. Di manakah orang letak? Biasanya bila berlaku double bottom atau double top. Bila berlaku double bottom atau double top, logiknya untuk trader-trader yang kurang berpengalaman, mereka akan meletakkan SL itu di bawah. Bermaksudnya SL di bawah sini banyak sekali. Banyak, terlalu banyak. So apa yang berlaku adalah market akan push down dan akan memberikan shadow untuk ambil segala duit yang ada di sini, dan baru dia akan pergi naik. Anda akan jumpa benda tu. Itu satu tempat yang mempunyai high liquidity, which is dinamakan sebagai double bottom atau double top. Okey, macam inilah. Orang yang letak di sini akan high kenalah. Baik, now saya buat satu lagi supaya ini menjadi pengajaran kepada kita. Bila kita nak letak SL ke apa ke, kita kena ingat. Baik, jom kita lihat di manakah bentuk liquidity dia. Ini height yang sebelum. Ini height sebelum. Height sebelum ni dia ada height yang lain, which is okay. Tengok di sini. Ni. Ya. Ni ada satu height sebelum. Nanti dulu. Lock dulu. Gerak pula dia. Lepas tu ini height lagi satu. Orang yang ambil sell di sini dia akan letak SL atas ni. Lepas itu kedatangan candle kedua lebih tinggi daripada yang ini. Ini jahat. Yang ini nak clearkan semua duit yang ada sini. Namun market untuk push sampai ke atas ini mungkin dia tidak mempunyai modal yang cukup. Tapi buat masa ini dia mampu untuk settlekan di sini. So, bila kita jumpa macam ini, kita jangan panik. Sebab tu saya biasanya akan tunggu candle close dulu. Saya akan tunggu candle close terlebih dahulu. Baik. Sama juga seperti di sini. Ini ada shadow. Ya, ini ada shadow. So kalau you tengok shadow ni, sepertinya dia baik untuk rejection. Tapi apa yang berlaku adalah berlaku shadow di sini. Alright, ini nak clear whatever yang orang yang letak SL di sini. Okay. So kalau kita menggunakan Fibonacci, right, so kita boleh agak di manakah kawasan
Itu which is dia adalah di area hampir kepada 261 lah. Okay. So hati-hati dengan double top, double bottom lah. Macam ni. Ni kalau pada saya tak begitu takut selagi dia tak close lah. Sebab satunya di sini saya melihat di sini ada satu jatuhan yang sudah pun memecahkan CB1 di area sini. Saya tak begitu takut sangat. Di sini ada satu. Okey. So di area sini ramai juga buat SL di sini. Ramai juga akan buat SL di sini. Okey, so kalau kita tengok di sini seperti yang saya cakap, di sini ada satu kenaikan, di sini ada satu penurunan, ada mula, ada ending, ada mula. So kita check lagi sekali ending dia kat sini yang mana. Ada gap lah pula. Allah. Kena ambil sini ya. Okey. So now ini berada di zone 261. 261. So 261 ambil di sini. Ambil di sini. Apa yang ada di situ? Okey. Ada satu base. Satu breakout, retest, breakout. Okey. Okey, sudah sentuh zone cantiknya. Kita masuk satu lagi lah. Layan sikit, market nak main geli-geli, biarkan dia. Alright. Bagi dia jatuh. Saya menunggu, bagi dia jatuh. Biasanya oil dengan gold ni dia akan jalan salah satu yang lambat sikit. Okey, sama ada gold jalan dulu ataupun oil jalan dululah. Kalau oil jalan dulu, you boleh expect gold akan buat sama seperti minyak. So kalau oil jalan dulu, gold akan ikutlah. So sebab ini kan komoditi kan. Salah satulah tengok macam sekarang. Sebenarnya tolong jaga emosi je dan juga kawasan yang anda jangka. Fibonacci sangat baik untuk mengukur sebab saya faham bila ada mula, bila di sini mula, di sini ending, bila di sini mula, di sini ending. Bila ada mula baru di sini, saya kena cari endingnya somewhere. Memang entry kita macam FMCB tak sharp macam Mansur Safari. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat kawasan exit dia tu untuk kita lakukan entry walaupun tak sharp. Tapi kalau kita dapat exit yang baik, insya-Allah masih profit tu sangat besar dan dia akan memberikan ending yang baru pula, which is dalam MCND tak ada exit yang baru. So kita ada exit, kita cuma kurang daripada entry. Entry mereka sharp, zero float, itu yang mereka claim. So biarkan, saya pun alhamdulillah kerana mereka mampu untuk buat begitu. Ada ending, ada mula, wajib akan ada ending. Itu yang kita nak. So now ini pun sama juga. Ada mula akan ada ending. So kalau mula dia, okay, now saya cerita mula dia, ending dia kat mana. Right? Kalau mula dia somewhere, okay, mula di sinilah. Katakan mula di sini. Dan kita boleh lihat di sini ada support and resistance ya. Sini ada support resistance dan dia menjadi mula yang baru bagi kawasan sini. Dan
Dan kita dapat melihat di sini dia akan menjadi ending, which is dia tak boleh lari daripada Fibonacci. Manakala bila ending di sini, dia akan jadi mula baru. Dan mula baru di sini buat satu penarikan. Dia akan jadi ending di sini. Boleh nampak 423. 423. So sekarang di sini akan jadi mula baru. So kalau mula sini, ending 423 sini. Mula sini, kat mana nak ending? Itu je yang kita ada yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat kuat. Yang sangat-sangat kuat. So di sini kita dapat lihat something yang very good di sini. Alright, ini dinamakan sebagai dominant break. Saya ambil shadow teruslah, worst case scenario kan. Shadow to shadow lah. Paling jauh dia boleh pergi. Kita tengok. Ini adalah kawasan yang kita marking tadi, which is dia adalah di H4. Ini adalah kawasan kita marking tadi. Mana tadi? Okey, ni. Ini adalah kawasan kita marking tadi. Dia akan ending di area 423. Okey, dia akan ending di area 423. Alright, so ada berapa pip nak jatuh? Lebih kurang 170 pip. Sangat menggoda. Right, sangat menggoda. Okey. Now, ini satu lagi rahsia. Bila dah ada berlaku dominant break, market ini naik. Dia naik, dia cari apa? Dalam 3 candle ni, ada base somewhere dalam ni. Dia naik, cari base. Mana base? Ni base ni. Candle ni. Right? Ini base dia. So, saya nak sell. Tapi saya perlukan konfirmasi yang ini wajib pecah. Base ini wajib mati. Saya tak nak dia tendang naik lagi. Sakit hati je. Biar dia betul-betul breakout, baru saya akan ambil sell. 170 pip menunggu di bawah. Siapa tak nak? Kan? Siapa tak nak? Sebagai dia breakout dulu. Right. Ini masih lagi dalam zone 261. Bagi saya masih okey ya. Masih okey. Trade kena santai bos. Trade kena santai. Dan trade kena tahu reason. Contoh lah. Contoh. Sebab saya memang dua pair yang saya selama bertahun saya buat adalah gold dengan oil je. Nah, katakan saya nak pergi kepada satu lagi pair yang agak strong, which is GJ. Okay, GJ. Saya nak tengok daily terlebih dahulu. Tengok daily ya. Base pada daily ni, terus kita boleh tahu dekat mana ending dia. InsyaAllah terus kita boleh tahu. Yang pertama, kita tengok di sini buat new low lah. Naik adalah pullback, kemungkinan untuk jatuh. Baik. Kita tengok di daily. Jatuhan ni, seperti yang saya cakap, bila dah mula, akan ada ending. Cumanya, kita tak tahu kat mana nak ending. Bagi setengah mereka akan guna SNR. Tapi kita lihat apa yang berlaku di Fibonacci.
Bila berlaku jatuhan mula begini, kita startkan cari punca. So punca dia tak boleh pergi jauh, tak perlu pergi ke atas yang kecil, kita hanya menggunakan di daily saja. Kita boleh nampak di sini ada satu breakout berlaku, ambil di body sampai ke shadow. Right, so kita boleh nampak the nearest yang dia nak pergi adalah ke kawasan 261. Tapi shadow itu dia tidak melepasi 161. Alright, a very good TP. Kalau 161 pun puas hati, kalau 261 hampir pun juga puas hati. Tapi normalnya di sini ada something. Mungkin saya menggunakan chart Profito ni, mungkin dia tak berapa baik daripada segi open and close data feed dia. Di sini ada satu engulf. Ini yang tak berapa bagus ni. Open close dia ni. Ini tak berapa bagus. Saya baru perasan. Ini tak berapa bagus. Kalau di sini settle di 43. Wajib ada punca, wajib ada punca. Nanti you check dengan apa ni, dengan lain-lain punya apa ni broker, tengok okey tak dia punya open close dia. Kemudian kita nak tengok di sini a very good shadow, akan ada satu rejection, pergi ke rejection. Okey, rejection ada di sini. Okey. Base pada rejection ni dia buat dominant break. Base pada dominant break ni kita akan buat satu penarikan Fibonacci. Okey. So market ni sudah pun berada di sekitar 161. A very good TP juga untuk 161. So now kita tengok dekat H1, punca jatuh ni, punca jatuh ni. Okey, tidak melepasi high. Boleh nampak dia tidak break high. Kita akan buat satu penarikan Fibonacci. Tidak lain tidak bukan, market ini sudah menuju ke sini. Dia sudah mencari ni. Di sini ada base, hati-hatilah. Ya, di sini ada base, hati-hati ya. Ni. Boleh nampak Ini ada base, ini bersama 261. So mohon untuk berhati-hati di area sini. So kalau jadi punca naik, dia akan jadi ending bagi jatuhan di sini. Sampai sini boleh cari buy. Ya, Waalaikumsalam semua. Alright, situ boleh cari buy. Alright, so now kita tengok kepada minyak. Minyak masih di situ. Ini sudah memberikan ABC pattern. Alright. Okay, dia ada A, dia ada B dan dia ada belum lagi C. So ini kalau membentuk A, B dan C is a very good pattern lah. A, B dan C. C ni break pula lower sini. Oh, sangat-sangat hebat. Alright, bila berlaku A, B, C dengan C memecahkan support, sangat kuat jatuh. Sangat kuat. Cuba kita tengok bila C memecahkan support. Satu lagi pattern yang saya sangat-sangat suka. Alright, seperti inilah. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini ada support yang terbawah. Kita boleh nampak. Jatuhan A, B dan C. Dengan C ini memecahkan support. Sangat-sangat saya suka. Dan dia memberikan
sangat powerful daripada segi jatuhan. Contoh, ada satu support resistance, alright. Kemudian market datang dengan A, dia tak lepas, B as a pullback, but then dia datang dengan C, sangat-sangat kuat untuk berlaku jatuhan. So normally kita akan tunggu dia buat pullback dan jatuh seperti inilah. Okey, so kita tengok lagi di time frame yang lebih besar. Kita tengok lagi time frame yang lebih besar. Kita ambil ABC ya. Okey, saya ambil di sinilah. Tapi ini dia agak jauh Sini dia ada berlaku A, B dan C, tapi dia ada agak jauh. Okey, ni. Ni ya. A, B dan C. A, B dan C. C ni dia pecah support. It's a very good sell. Instant untuk 100 speed ya. Ini untuk tambah lah. Ini untuk tambah. Sebenarnya kat sini ada twin candle, which is the most powerful twin candle, lagi power lah. Right? Nantilah saya ajar twin candle. So bagi mereka yang nak tahu twin candle, saya akan buat kelas di KL pada 15 hari bulan. 15 hari bulan. Sini pun jatuhan kerana twin candle. Sini pun jatuhan kerana twin candle ya. Di sini naik juga kerana twin candle. Di sini naik juga dengan twin candle. Di sini naik juga dengan twin candle. Di sini juga naik dengan twin candle. So twin candle sangat powerful. Sangat powerful. Alright. Ni menunggu ni. A, B, C. Please come to Papa dengan C. Pecah dengan C. Kita ada satu pergerakan yang pertama, which is adalah A. Kita ada pullback yang kita namakan sebagai B, dan kita nak another C. So now selling boleh buat di area sini, dan TP ada di sini. Alright, TP ada di situ. TP ada di sini. So kalau kita sell di sini, kita akan memperolehi 150, 160 pip. Kita tunggu ini. Tunggu ni. Alright, kalau anda nak cari peluang sell, cari sedikit ni, tunggu sini. Kalau tak ada, kita tak sell. Tunggu di area tu. Tak ada, tak sell. Ada, kita sell. Dan kalau kita nak TP base pada dominant pun boleh. Tak ada masalah. Ya, katakan kita tak berani nak hold sampai ke situ, kita just ambil 161 saja. Alright, boleh kita ambil sampai ke area sini. 161 saja, kita boleh TP di area base di sini. Boleh? Tak ada masalah. Kita pulang. Tapi because of kita dah baca daripada segi pattern dia dan juga yellow wave dia, memang saya akan tunggu sampai sinilah. Dan baru saya akan membuat buy mode. Okey. Okey, cari C ya. Cari C. Kita ada A di sini, saya tulislah. Dan kita ada pullback as a B di sini.
dan kita sedang menunggu kehadiran bentuk nampak. Dia tak nak bagi lagi. Kita sedang menunggu kehadiran C di sini. Okey, kita menunggu satu candle bear. Satu candle bear untuk melakukan breakout. Dan kita akan ambil sell bila market ini retest. There we go. 450 pips. 150 pips to go. So saya pohon supaya anda sabar, ya. Setup tidak datang mengikut kemauan kita. Sabar tunggu, itu je. Tak ada istilah yang senang dalam trading. Even though kalau kita ikut sekian orang pun dia tunggu juga, ya, tunggu masuk zone dan sebagainya. Macam saya pun saya tunggu juga, tunggu masuk zone, tunggu breakout, kena tunggu. Istilah dia memang kena tunggu. Tidak ada yang mudah, ya. Memang kena tunggu. Kena tunggu yang ni. Kena tunggu ABC pattern. Okey. Masih lagi dalam zone juga yang ni. Masih lagi dalam zone. Tak apalah. Ini dah ada apa? Divergent dia ada sini, which is a very good sign untuk sell lah. Ya, dah berlaku divergent dia ada sini. Ini dah wave yang kelima, sub wave kelima dalam wave 3, sub wave 5 dalam wave 3. Alright, ini dah wave sub wave yang kelima. Okey. Tu. Saya keliruan ni pula. Ini gambaran je ni. Setiap yang bermula akan ada ending. Mula di sini, endingnya di mana? Endingnya ada di 423. Alright. Setiap bermula di sini akan ada ending. So saya punya ending adalah another 423 di sini. Cari 423 je. Saya cari 423 je. Okey. Ada A, ada B, bagi dia buat breakout. Itu saja. 5 minit, takkan tak boleh tunggu kot. Ini gold. Ingat bagi yang dalam grup, ingat ini candle apa? Ini setup apa? Cantiklah. Terbaik kalau tahu. Dah lepas Saya akan masuk sell lah. Okey, kita share dulu. Saya sell. Tak percaya ni Kalau saya letak ni kan jadi ni saya punya buy limit dia ada sini.
So saya sell di sini. Ini saya sell. Okey, saya sell di sini. Sebab saya dah nampak dia ada satu twin setup dia ada sini. Tool. Saya tak nak letak sangat apa position, bukan apa. Saya bukan nak tunjuk ke apa Saya lebih suka mengajar daripada tunjuk position. Walaupun orang kata tak masuk. No, saya masuk. Bukan tak masuk. Saya tunjuk, saya masuk lah. Saya ada buy limit di area sini. Right, saya ada sell di dalam area ni. Okey, seperti saya beritahu, saya bukan sharp, tapi saya tahu market ini akan jatuh. Ya, kalau macam Cikgu Mansur tu dia sharp lah. Mungkin dia ambil di area sini, dia dah ambil kan. Tapi saya tak lah. Zone ni adalah zone saya untuk buat sell ke, nak layer ke dalam ni lah. Nak layer ke apa ke dalam ni lah. Di sini saya sudah sedia dengan buy limit saya lah di area sini. Di area 423 ni. Okey. WTI masih lagi dalam zone, tidak keluar daripada ending yang kita dah buat di sini Masih belum keluar daripada zone yang kita dah buat penarikan Fibonacci tu. Belum keluar lagi. Apakah saya ada entry di situ? Saya tunjuklah. Ada saya ada entry di sini. Entry sell saya ada di situ. Okey, so saya ada dua pair yang saya sedang trade, which is saya sedang sell gold dengan sell oil. So kita tengok apakah 150 pip ini saya akan dapat ataupun tidak. Saya tidak menggunakan SNR untuk macam okey, ada setengah orang tu TP di sini dulu, okey separuh, no. Sebab saya menggunakan satunya saya menggunakan asbab kepada elliott wave. Ya, elliott wave. Elliott wave ini, pattern ini adalah pattern untuk regular flat. Bila regular flat bermaksud dia adalah correction. Bila dia correction, dia kena buat motif selepas itu. Dan motif selepas itu bukannya sikit-sikit, dia kena below daripada correction. Bila below daripada correction, bermaksud 261 ni baru ngam-ngam, which is 423 barulah ngam, barulah betul-betul below daripada sini. Ini adalah correction, ABC correction. Alright, so perlu below daripada sini. So sebab tu saya target kepada 423 lah. Tu dia. Tak dapat. Tak dapat nak tunjuk yang bawah. Okey, yang bawah sini saya sudah ada sell juga, buy limit ready buy limit saya ada di sini. Di sini saya baru saja sell. Mula ending, so mula yang baru kita cari ending yang baru. Right, kita cari ending yang baru. Di sini sudah pun berlaku breakout. Ini sini sudah berlaku breakout Ini adalah position saya. Ini adalah position saya sedang sell Saya sedang sell sekarang. Saya sedang sell di sini. Saya tak nak tunjuk buat position tu sebab saya adalah more education. So
position tu biarlah. Okay. Alright. So saya dah tunjuk saya ada 2 position. So result nanti kita akan check balik pada mungkin nanti dalam 1 ataupun 2 jam lagi. Alright. Saya ada oil dan juga saya ada gold. 2 selling saya Saya ada oil, sell oil dengan sell gold. Okey, itu saja. Sementara semoga ada yang bermanfaat dari segi sebanyak. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana mereka yang langsung tidak tahu tentang FIBO, tentang apa semua, elliott wave apa semua, tapi masih mampu untuk buat minima 100 pip satu hari, 100 pip satu hari dengan menggunakan hanya dengan kaedah twin sahaja. Ini twin di 5 minit Ini twin di 5 minit. Hanya dengan kaedah twin saja anda mampu untuk membuat profit sub-soil 100 pip sehari. Okey, jumpa saya pada 15 hari bulan di KL. Link please check saya punya FB. Alright. Nama FB saya alright. Please check FB saya sebab di situ ada data ataupun ada iklan tentang lokasi masa pada 15 hari bulan di KL. Kemasukan saya rasa percuma sebab ini anjuran daripada ZFX daripada broker ZFX so kita support lah, makan ada apa ada semua ada, apa lagi register lah. Sebab saya janji saya akan tunjukkan 100 pip per day without FIBO, without elliott wave, without trend line, without anything. Nampak tak? 100 pip per day dengan twin setup saja. Saya dah beritahu di sini ada twin. Bagi mereka yang dalam grup, dia tahu bab twin, dia sedang menikmati twin ni, jarang sangat gagal lah. Jarang sangat gagal. Terjun dah, alhamdulillah. Siapa yang tahu tentang twin, cuba komen yang dalam grup. Siapa tahu tentang twin? Twin Dragon. Twin Dragon saya. So, without tak tahu elok wave pun tak apa. Saya cikgu, siap cikgu. Saya tahu cikgu group mentorship terbaik. Okey. Sebab dengan twin sahaja kita boleh buat prediction. Kita bukan buat prediction, boleh makan 100 pip satu hari lah. Okay, so saya tak nak tunjuk entries tapi takut orang kata saya tak masuk. Saya masuk lah. Saya dah masuk lah ni. Dan saya masuk bukan satu saya masuk juga di sini Di OI pun saya masuk. Di OI pun saya masuk, di Go juga saya masuk. Alright. Dan saya nak 150 pips. Ini adalah buy limit saya sedang tunggu. Okay. Pada mereka yang ingin mengubah ataupun untuk financial freedom, saya alu-alukan untuk masuk ke grup mentorship. Twin tu ada dominant, ada break CB1 ke cikgu? Oh, no. No. Hari ni banyak twin bang. Oh, hari ni memang betul banyak. Oh, collect saja korang ya. Sangat mudah dengan teknik twin. Sangat mudah. Atas bawah you boleh makan. Alright. Okay. Jumpa lagi. Apa yang saya share,
Semoga bermanfaat. Mana yang share dengan saya, semoga hold 150 pip. Kita akan tengok result nanti di FB saya ke, ataupun saya akan buat live lagi ke. Saya dah masuk macam ni, saya tunggu di 1423 je. Saya tak close lah. Sebab saya more on swing. Saya tak nak fikir-fikir masuk separuh, keluar, masuk. No. Saya akan terus pergi ke 423. Saya akan terus pergi ke 423. Berlayar. Berlayar. Apa lagu Ella tu? Di lautan ku berlayar. Profit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sukalah ramai orang profit, alhamdulillah. Tapi twin sangat ramai yang dah mendapat manfaat, sangat ramai yang dah mula rasa manisnya lah. Right? Sekarang dia hit 161. Dia dah hit 161. Ku berlayar di lautan. Semoga murah. Lautan biru, alhamdulillah lautan biru. Saya nak tengok apakah ini juga biru. Ini belum lagi biru. Biru hanya ada 2 position saja biru. 2 position lagi masih merah. So kita tunggu. Sebab apa? Biasanya kalau tak gold dulu pergi, oil akan ikut. Sebab dua-dua komoditi. Kalau oil dulu yang jalan, gold akan ikut. Salah satu yang akan gerak terlebih dahulu lah. Okey, jumpa lagi pada anda semua. Jumpa lagi dan semoga anda semua. Saya Indo Cikgu. Doakan segera bergabung saya langsung. Ya, silakan. Tunggu oil pula. Ya, boleh. Tunggu oil je lah. Terima kasih. Sudah biru lah. Saya nak close. Lambat lagi 150 pip. Saya nak pergi basuh kereta. Saya nak pergi minum kopi. Baru 9.30. Saya akan let go market. Saya tak akan tengok dah. Lagi 1-2 jam lagi lah baru saya tengok. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.